Tajuk khutbah pada hari ini ialah asalnya Julaibib, orang yang tidak ada harga di sisi manusia. Tapi pada pagi tadi saya tukar tajuk khutbah kepada tajuk pemimpin yang dikehendaki oleh al-Islam. Sebab salah satu isu yang hangat pada hari ini ialah tak berapa hari lagi, 2 hari lagi kita akan pakoh, akan garis, akan kakabat kepada pemimpin rakyat ataupun sosok. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, tentang hal pilihan raya yang tidak berapa hari lagi ni, marilah kita akan tengok, kita buat soalan diri kita sendiri masing-masing, lagu mana, bagaimanakah seorang pemimpin atau seorang wakil rakyat ataupun seorang sosok yang kita akan pilih tu, yang akan bawa amanah kepada rakyat. Lagu mana yang dikehendaki oleh al-Islam? Mari kita tengok. Sebagai orang yang beriman, tentu kita berharap bakal pemimpin yang mereka akan memimpin kita. Tentu kita jamin kita akan pilih dia tu dengan sebab tertentu. Dalam Islam suruh pilih orang macam mana? Di antaranya orang yang beragama, orang yang baik, orang cerdik pandai, orang menjaga amanah, orang adil terhadap rakyatnya, dan orang jaga maslahat kaum muslimin. Dalam Al-Quran Allah telah terangkan beberapa ayat siapakah sepatutnya pemimpin yang dikehendaki oleh al-Islam. Di saat atau satu ketika Allah Subhanahu wa taala cerita tentang tekah nak akad Nabi Yusuf alaihi salam sebagai bendahara di Mesir itu. Satu ketika ayat dalam surah Yusuf ceritakan bahwasanya Allah akad Nabi Yusuf jadi bendahara, iaitu jadi menteri keuangan negeri Mesir ketika itu. Allah menyebutkan bagaimana Al-Aziz, pemuka Mesir, memuji Yusuf. Raja Mesir ketika itu puji Nabi Yusuf, kata gena, innakal yawma ladaina makinun amin. Artinya, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi amanah pada sisi kami. Kemudian selanjutnya dalam ayat Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, jadilah aku menteri keuangan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Surah Yusuf ayat 54 sampai 55. Nabi Yusuf adalah seorang yang beramanah. Ini adalah pemimpin yang digariskan oleh al-Islam. Di sinilah kesempurnaan Nabi Yusuf alaihi salam ditunjukkan. Beliau memiliki 4 sifat. Ada khulasana 4 perkara Nabi Yusuf ni yang mencerminkan pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang ada miqam sama, orang hormat yang digeruni, iaitu mana 4 perkara itu? Iaitu makinun aminun hafizun alimun. Makin makna apa? Makinun maknanya memiliki kedudukan sehingga dihormati
dan dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada menghalangi. Aminun, yang kedua aminun, beliau orang yang beramanah. Orang boleh harap, orang boleh tupai wai cai dai, yakni memiliki rasa takut kepada Allah sehingga tidak mungkin mengkhianati rakyatnya. Takut Tuhan, tak boleh khianat rakyat dia. Yang ketiga hafizun, beliau orang yang mampu menjaga amanah rakyat, teliti, bukan orang yang lalai dan bukan orang yang membawakan masalah kepada rakyat, tak cari buku kepada rakyat. Dan yang keempat alimun, bersifat dengan sifat berilmu, maknanya kena ada ilmu, faham bagaimana cara mengatur pemerintahan dengan benar, mengetahui segala permasalah negaranya. Sehingga dengan apa sifat ini beliau menjadi pemimpin yang berwibawa, maknanya yang digeruni dan yang dihormati, dan ada cukup sifat yang sebut dalam Al-Quran. Ini maknanya pandai, beramanah dan menjaga rakyat, dan juga ada ilmu. Dan seperti itulah selayaknya pemimpin yang baik. Dia orang yang terhormat, bukan manusia rendahan. Memiliki kemampuan, ada kuam samad orang pemimpin, dan berilmu tinggi, ada kuam ruh dan amanah dalam membawa tugas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja untuk memiliki pemimpin dengan sifat yang sangat sempurna yang disebut saat ini bukan suatu hal yang mudah. Namun di sini ada satu hal yang dapat kita membuat renung bersama. Sebaiknya kita renungkan, jika kita berharap untuk memilih, jika kita berharap untuk memiliki pemimpin yang baik, maka sudahkah kita menjadi rakyat yang baik? Kita nak orang pemimpin kita orang molek, orang baik, tapi adakah kita jadi orang baik? Jika kita berharap nantinya akan dipimpin oleh orang Muslim yang peduli dengan Islam, sudahkah kita menjadi masyarakat yang mempeduli dengan agama kita ini? Kita memahami adanya pemimpin adalah sebab dari takdir Allah. Satu ayat lagi sentiasa kita mendengar dan baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Maksudnya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Ini surah Al-Imran 20 ni. Oleh itu, dapat jadi pemimpin di antara kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang mengangkatkannya dan menunjukkan untuk menjadi pemimpin kita. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sebahagian dari sunnatullah, Allah menunjukkan dan mengangkatkan seorang pemimpin adalah sesuai dengan keadaan rakyatnya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Maksudnya, demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Surah Al-An'am 129.
Namun, pernahkah kita merenung, menutup diri kita sebagai rakyat? Jika kita mau, jika kita nak kepada keadaan keseimbangan, jika kita nak kepada kesamaan, jika kita mencari seorang pemimpin yang baik, kita juga mesti jadi orang rakyat yang baik. Ada satu kisah ketika orang Khawarij yang dicari datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah Ali, hai Ali, mengapakah pemerintahanmu banyak orang kritik? Gena masa mu merintah banyak orang tik, banyak orang tak keni oleh rakyat. Tidak sebagaimana pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Ada orang Khawarij mari tanya Sayyidina Ali, gena masa mu merintah banyak orang tak suka. Jawab Sayyidina Ali, kerana pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang supaku, sedangkan rakyatku pada masaku adalah kamu dan orang-orang yang seumpama kamu. Maknanya kita nak orang pemimpin yang baik, kita sendiri jadi rakyat yang baik juga. Kaum muslimin, mari kita perhatikan surah Al-An'am ayat 129 atas ini menjelaskan bahawa di antara hukuman yang Allah diberikan kepada orang zalim adalah dengan Allah tunjuk orang zalim yang lain menguasainya. Dengan itu orang zalim yang pertama akan menggambarkan bentuk kezalimannya kepada orang zalim yang kedua. Ketika masyarakat berusaha memperbaiki dirinya, istiqamah dalam menjalankan kebaikan, Allah akan memperbaiki mereka dengan Allah menghantarkan para pemimpin yang memperhatikan kepentingan mereka sebagai ganjaran atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Sebaliknya, ketika masyarakat banyak melakukan kezaliman, kerosakan, maksiat dan tidak menunaikan kewajipannya, maka Allah juga hantarkan pemimpin yang zalim kepada mereka itu juga. Pemimpin yang tidak mempeduli kepentingan rakyat lebih teruk daripada pemimpin yang akan menindaskan mereka. Itu adalah sebagai hukuman atas kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita dengar ayat Quran, sentiasa kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan, maksudnya amal perbuatan kamu sejenis dengan pemimpin kamu, sebagaimana keadaan masyarakat kamu, seperti itu pula bentuk pemimpin yang akan memimpin kamu. Kerana pemimpin cermin bagi rakyat, pemimpin yang berkuasa di tengah masyarakat tidak jauh berbeza dengan keadaan masyarakatnya. Oleh itu kita mari lihat apa yang berlaku di Turki. Turki kalau kita tengok, Turki juga akan pilih raya pada tepat hari sama dengan kita, 14 ni. Turki adalah rakyat maju. Kalau kita tengok Turki lah ni rakyat maju. Kebanyakan sehari makin faham. Walaupun lambat tapi sehari demi sehari makin faham keadaan dan kedudukannya. Maknanya rakyat yang maju. Kita di sini insya-Allah usaha apabila kita belajar, apabila akan mengaji banyak, kita akan faham dan kita akan tahu kedudukan apa yang berlaku pada tempat kita insya-Allah. Dan
nasib kita juga kita akan garis, kita akan kakabat. Masa tu kita akan belum daripada kita nak garis, belum pada kita akan kakabat tu, kita fikir dulu, adakah pemimpin ni yang berfaedah kepada rakyat, kepada kita, kepada umat Islam. Oleh itu marilah sama-sama kita hitung dan fikir masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala beri kita memikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang sudah keluar daripada madrasah Ramadan. Baru-baru saja. Ada mereka yang tidak sempat berpuasa Syawal, ada lagi lebih kurang 7-8 hari lagi. Oleh itu marilah sama-sama kita puasa. Jangan kita jadi orang la takun ramadhaniyan. Jangan jadi hamba kepada Ramadan. Maknanya kita buat ibadat untuk bulan Ramadan saja. Bukan gitu. Maknanya lepas pada Ramadan kita buat juga. Mana sentiasa bulan ibadat, bulan Ramadan saja bukan. Kita sama-sama buat yang apa kita buat Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Dan hari ini adalah hari Jumaat. Disunat, disuruh, mustahab, disuruh kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Kerana orang selawat dapat syafaat pada hari kiamat. Tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan yang lebih kuat daripada pertolongan Nabi Muhammad pada hari akhirat nanti. Marilah sama-sama kita berselawat atas junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina, Allahumma hdi syababana, Allahumma hdi banatil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi biladina. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة